minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Al-Husna, tuan imam, barisan jawatan kuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam pada orang beria benar kan sekarang ni, raya dan juga jamuan rumah terkupak dengan open house ya. Tak kira rumah, tak kira pejabat, semua buat program makan sekarang ni. Dan dalam pada masa yang sama, tuan-tuan masih lagi diberikan kekuatan, untuk hadir sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Bukan senang nak datang, tapi dapat datang sebab syurga itu mahal harganya. Itu tajuk kan. Sebab syurga itu mahal, maka kenalah usaha, kenalah ikhtiar. Teringat saya pada satu kitab kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kitab penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, yang mana digambarkan dalam satu tajuk tu, tajuk tentang menangis kerana Allah. Digambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga, maka terkejutlah dia melihat singgasana dan permaidani indah yang dihamparkan dengan makanan-makanan, dengan kecantikan yang tidak terbayang. Kemudian dengan tidak semena-mena Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya dapat dia orang tengok muka aku ni. Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, buka tabir ni biar mereka dapat melihat kepada aku. Malaikat pun komplain, bukan komplain lah, malaikat jawablah, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat wajahmu ya Allah, sedangkan mereka ini derhaka kepadamu ya Allah di atas dunia. Itu disebut oleh malaikat. Maka Allah Ta'ala kata, bukakan tabir ini kerana sesungguhnya mereka di dunia pernah menangis kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Itu salah satu sebab masuk syurga lah, menangis ya. Menangis ni bukan senang. Ada orang hati korek kan, batu ke kayu tak tahulah apa dalam hati tu, tapi payahlah menangis. Melainkan kalau sport rim hilang, menangis lah kan. Kadang benda-benda yang tak apa benda lah, handphone hilang, duit hilang, mungkin nangis lah. Hilang bini dalam 2-3 minggu lah, lepas itu nikah dah balik. Contoh mungkin lah, tetapi bila dah macam dah Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, buka kerana mereka pernah menangis kerana aku. Jadi bila disingkapkan tabir itu, dengan tak semena-mena sekumpulan manusia ini langsung bersujud pada Allah. Allah Ta'ala beritahu, kenapalah kau bersujud, sesungguhnya di sini bukanlah tempat beramal dan di sini bukan tempat bersujud. Allah Ta'ala beritahu, apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala beritahu pada kumpulan manusia. Maka jawab mereka, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebat syurga. Macam mana punlah kita bayar Steven Spielberg untuk membuatkan gambaran satu filem kan, yang dikatakan dengan tajuknya Paradise, syurga, maka seinci pun, sekelumit pun, sekuman pun takkan dapat menyamai apa yang sebenarnya ada di dalam syurga Allah. Saya pergi ke Balkan kan, tengok betapa cantik pemandangan ke Balkan ni, ya Allah Akbar. Tengok ke Bosnia, tengok ke Croatia, macam lukisan betul-betul.
hijau itu tak samalah hijau rumput dengan hijau kita. Hijau rumput kita ni apa halawa bona, sungai ni apa elok bona, semua cantik. Itu malahan saya sebut tu, apa ayat yang kita boleh sebut? Syurga dunia. Kita boleh sebut tu syurga dunia dengan soju, dengan suasana taklah sepanih duduk Putrajaya ni. Contohlah kan, siap kereta canggih masing-masing kan, kereta semua canggih, ada suhu kat luar 37 degree kan. Jadi nak gambarkan betapa hebatnya syurga. Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah, tak seorang pun mengetahui pelbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang syurga segala nikmat, keindahan, kecantikan, semua kesempurnaan yang kita nampak kan, kemewahan, apa juga yang kita boleh gambarkan merupakan sebagai, terangkum sebagai satu anugerah kepada kita semua. Mudah-mudahan hanya insan yang terpilih akan mendapat rahmat Allah. Maknanya apa? Orang nak masuk, kita dalam dunia ni ada 3 yang target kita. 3 target kita. Pertama, kita target kita hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah supaya atas dunia ni dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau orang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik dengan dia, boleh nombor ekor tak rasa apa, tak semayang pun relax dah. Kau tak semayang, terlupa, relax dah, tak ada apa dah kan. Macam tu lah perasaan beli nombor, relax, mengumpet pun okey, normal lah sekarang kata ayat dia menghalalkan. Alah biasalah, ni kan zaman viral, maka dia seolah-olah menghalalkan perbuatan itu. Cuba kita fikir balik kan, jadi dia rasa tak ada apa-apa pun. Dan begitu juga kalau kita tengok dia buat benda-benda maksiat, buat benda-benda dosa tanpa ada rasa penyesalan dalam hati dia, maka betul lah dia belum dapat hidayah dia tu. Ada orang cakap, kenapa kau tak pakai tudung tu? Kenapa kau tak tutup aurat? Dia pun dengan senang menjawab, belum dapat hidayah lagi tu. Dia lah cakap kan, belum dapat hidayah. Hidayah ni dicari ke atau ditunggu? Tu pula soalan. Hidayah perlu dicari atau ditunggu? Itu untuk tajuk yang seterusnya, mana confirm kena panggil lagi. Malam ni tak pek cerita pasal tu cerita lain kan. Apakah hidayah ni boleh ditunggu? Tunggu hidayah. Ingat hidayah ni pada orang Melayu lah, bukan orang Islam dah. Pada orang Melayu maksud hidayah ni agak lah petunjuk ni kan. Dia naik kereta, aksiden, terbalik, dia hidup lagi. Tu petunjuk tu. Mujur tak mampu, kau mampu, mati tahu apa benda pun tak berguna kan. Jadi tu cerita tu tadi. Kalau nak sebut belum dapat petunjuk lah, kalau ada orang jawab kita belum dapat hidayah, khabarkan kat dia, tak cukup ke Quran tu menjadi petunjuk? Jawab kat dia macam tu. Sampai kau nak tunggu aksiden pula, kau nak tunggu kau sakit pula pun kau nak sadar, macam tu lah kan. Iya ni cakap betul ni kan. Tu itu orang tu pertama, hidayah. Kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kono dapatkan keampunan pada Allah, melainkan kita yakin benar dalam hati kita, alhamdulillah start sampai bulan 5 ni, pada bulan 1 tu belum ada dosa oleh dah, tolong angkat tangan. Tak berani lah kan, melampuh dosa kan. Tadi pun dah bercakap lambik bercamah ni contohnya kan. Wahal dah ada dah dalamnya, tak perasan ni bercamah ni aziah kan. Contohlah mengumpet dah sampai dulu kan. Contohlah ni, contoh bukan orang sini dah, surah Al-Husna orang baik-baik, dia tak macam tu tompek lain kan. Jadi makna kata kadang-kadang tu kita merasakan kita mesti ada dosa kita buat. Sebab Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, yang pertama kejar hidayah, yang kedua kejarlah maghfirah, dan yang ketiga kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat Allah. Itu yang kita sebut tadi, kejarlah rahmat Allah. Sebab apa? Sebab rahmat adalah satu-satunya tiket, satu-satunya jalan nak masuk dalam syurga Allah.
Sembahyang itu adalah usaha kita nak dapat rahmat Allah, sebab hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Seorang abid beribadah selama 500 tahun, kemudian Allah Ta'ala beritahu dia, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Menjawab abid tu, ya Allah, janganlah aku tak nak dah, kau masukkan aku dalam syurga tu sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Kemudian Allah Ta'ala cungkil sebelah mata tu, keluarkan sebiji mata tu. Kenapa ya Allah kau buat aku macam ni? Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tabuh nikmat dan rahmat sebelah mata kau yang aku bagi tu. Nampak tak? Jadi jangan kita belagak dengan semayang gitu. Allah bukan kisah pun, tapi kita ni yang sebenarnya perlukan ibadah kita diterima supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat masuk dalam syurga, kan? Hanya insan yang terpilih sahaja. Lantas anda diberi pilihan untuk kekal hidup di dunia ataupun di syurga, mana mungkin ada seorang pun akan menolak untuk menjadi salah seorang daripada penghuninya. Maka maknanya semua akan pilih nak duduk dalam syurga. Semua kalau menyanyi lagu ku nantimu di pintu syurga, confident, wahas mayang pun tidak, kan? Menyanyi main ni tau kan. Contohlah, bukan penyanyi itulah ni, tak siapa yang menyanyikan lagu itulah. Yang kadang itulah cerita orang Malaysia ni macam tu, dia orang lain yang dia cakap, lain yang dia buat. Orang Malaysia cukup gama dilarang membuang sampah di sini, bawah signboard tu melungguk sampah tu. Nak beritahu betapa tak faham bahasa kan. Larang berniaga tu, situ dia menego tu. Dia macam mana ada orang Malaysia macam tu, dia gama mencabar undang macam mana kan. Dilarang apa, semua larangan-larangan tu, yang tu lagi dilarang, lagi dibuat lah, yang tu lagi kan. Orang Malaysia hari tu bongi bising bondo Indonesia raya hari Isnin, Brunei raya Isnin, apa salah kita raya Selasa? Marah sekali umum hari Isnin, marah juga. Tak sampai siap lah apa bertahu nak panggil kan, itu salah ni salah kan, bayar tu kan. Itu tak sampai ni mampu saya pergi beli lomang malam tu, singgah ke brother tu ke jalan Jalabu tu, ke Somban tu. Macam mana bang? Okey lah bang. Oh, parah bang, tak tentu arah ni, tak mana lomang tak mana buluh dia dekat situ. Orang tu beratur panjang kan, heran ni beratur panjang kan, Cina India pun beli lomang tu. Tak tahan tu kan. Tak kisahlah kan, okey lah tu kan. Baik macam mana tuan-tuan kan, nak beritahu apa kan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, kita tahu kan. Kita boleh merancang, Allah maha merancang, perancangan Allah adalah terbaik kan. Kita memang lah kan, plan macam mana tak pernah lagi weh tu dia ayat dah. Tak pernah lagi raya tu tak ikut kalender kuda. Dah sudah, masa bila pula raya ikut kalender kuda kan. Nak bagi tahu manusia ni, memang nak bagi tahu itulah kelemahan manusia. Kita ni memang boleh kira, tapi boleh jadi kan, boleh jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan anak bulan tu malam tu macam mana. Difahamkan tempat lain semua tak nampak, Kek Labuan nampak macam mana, situ nampak bulan. Baik orang situ kan, agak lah janji dah selesai raya kan, selesai raya bawa racun je tengok malah tu malah tap kan tengok. Time Cina raya yang tahu main racun orang Melayu kat tengok. Time India raya orang Melayu kat putih tangan putih jari. Melayu raya tak pernah lah dengar Cina punya main racun kan. Itulah dia. Malaysia boleh dia kan. Jadi ketika ni kalau kita tengok, tak ada siapa dapat melihat syurga, ia dalam pengetahuan Allah SWT, namun gambarannya termaktub dalam Al-Quran. Manusia tak dapat keistimewaan berada dalam syurga lagi, kerana ketentuannya akan berlaku pada satu masa selepas kita meninggalkan dunia. Itu sebab digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, dunia ni macam orang naik kapal, kemudian berhenti ke satu pulau. Berhenti ke satu pulau,
semua orang disuruhkan tu, dibenarkan turun ke pulau ni. Dah diberitahu oleh kapten kapal, hati-hati ke pulau ni, jangan kau beryoyo benar ke kapal ke pulau ni, sebab ke pulau ni kau akan tengok tompek yang cantik, manusia pun cantik-cantik, malah lelaki yang handsome, perempuan yang lawa, makanan yang banyak, lazat. Tapi kau masuk turun ke pulau ni, kumpulkan bekal banyak-banyak, sebab nanti kita nak bawa, nak teruskan perjalanan. Makna ni sekejap ya singgah ni, dah beritahu dah. Maka ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang tak pedulikan, lawa tak lawa, lantaklah dan kumpulkan. Dia kumpul semua bekalan-bekalan nak bawa pergi meneruskan perjalanan. Golongan yang kedua, cantik elak, ya Allah, best saya duduk kat pulau ni. Dia tiba-tiba terlupa arahan kapten tu. Tapi dengan tak semena-mena pada satu ketika, tiba-tiba dia tersedar, kita sementara kat pulau ni. Cepet-cepet dia kumpul, dapat jugalah bekalan. Kemudian dia naik ke kapal untuk sambung perjalanan. Tapi yang paling teruk dan rugi adalah golongan ketiga. Dia terasa macam dia selama-lamanya berada ke atas pulau tu. Maka dia lekalah melayan. Tiba-tiba bila panggilan daripada kapal itu berbunyi, maka barulah dia sadar yang dia belum bersedia apa-apa. Jadilah orang tu orang yang rugi. Macam kita naik kereta lah, naik bas ke, berhenti di R&R kan, hentian rehat dan rawat kan. Belum pernah lagi dia orang turun ke R&R tu. Lawa betul R&R tu, kita pernah dengar. Lawa betul lah, ingat aku nak baik rumah kat sini, belum pernah dengar itu kan. Cantik tu kalau baik, kalau dia baik rumah kat sudut tu ada tanah lapang tu, okey tak pandangan kau? Tak ada lagi dah. Kalau diberi keizinan pun tak ingin dengan duduk baik rumah ke R&R kan. Semua orang berhenti, kencing, berak, makan, minum, hilang ngantuk, jap pap, sambung jalan balik. Malahan ada orang naik bas ekspres tu, dia takut turun, sanggup dia tahan, dia kopit, dia kencing daripada Melaka tu sampai Terengganu. Sebab dia pernah trauma, bila dia turun, dia naik, dia tolak-lap, rupa-rupa bas yang dia naik tu bas orang lain. Apa pula ke tempat lain nak pergi contohlah. Jadi sebabkan peristiwa trauma tu dia takut, sebab bas rupa sama ya, katakan contohlah. Jadi orang hanya berhenti melepaskan hajat seketika dan tahu dia akan naik semula untuk meneruskan perjalanan. Macam itulah dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Meskipun syurga termasuk dalam perkara gaib, Allah tetap menjelaskan kenikmatan syurga di dalam Al-Quran, sebab nak memotivasikan kita bagi semangat kayak gitu. Nak bagi semangat kan. Orang yang datang surau malam ni, semua orang yang nampak syurga, mudah-mudahan nampak ni bukan dengan mata kasar, dengan mata hati, terasa dia nak masuk syurga. Sebab memang setiap malam macam ni lah ramai kan, saya dengar macam tu. Kok tak peranjat tu tak ada lah tu dah kan. Kalau macam ni ramai ni kan, ramai lah ni, cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Macam tu. Jadi kalau kita tengok motivasi, semangat sebab nak capai syurga, semangat dia terasa macam semayang. Kita tahu semayang, penceramah tu beritahu dah, sembahyang jemaah, semayang fardu, solat fardu berjemaah, beza pahala dia dengan semayang seorang diri berapa kali ganda beza? Berapa? Dah koma dah lah. Semayang berjemaah dengan semayang seorang, beza pahala berapa kali ganda beza? Nampak? Semua jawab sebulat suara, ijma' ulama' semua sependapat, tak ada yang berbeza pandangan dah. 27 kata, 27 tak ada pun yang jawab. Dia dalam 20 lebih lah, tak ingat berapa, tak ada jawab macam tu lah. Berapa kali ganda? 15 kot, tak ada. Semua jawab 27. Sama seorang tak jawab 27 kali ganda. Masalah daripada berapa itu Allah alam. Tapi kenapa tak ramai? Sebab 27 tak nampak 27 kali ganda tu dengan mata biasa. Katalah kita manalah tahu ni contoh. Kan geng-geng ni kan gambar di spin ni keluarkan dalam media sosial, samsul debat khabar.
Ada ngengin bangang ni ramah dia edit dia masuk ni tu. Lepas tu balun dengan kawan. Lepas tu dibanding dengan ustaz yang cakap, tak bodoh. Aduh, ya bodoh nak melagu-lagukan orang. Bangang lah tu, tentu je kan. Payah warna kan. Tak. Katalah 27 kali ganda tu Allah Ta'ala tukar jadi RM27 macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket RM27. Baru sambung zikir dengan imam. Kan? Agak-agak macam mana satu waktu RM27. Kau berhentilah kau jual kat Putrajaya ni. Kat prinsip dekat kementerian-kementerian berhenti kau jual. RM27 kali 5. Berapa dah sehari? Macam tu lah kira. Masa tu orang perempuan dia mulalah burak sama dia. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. Cakap dah apa? Orang perempuan macam tu lah burak kan? Banyak duit kau. Dan baru tahu hampir punya jiran aku. Kenapa lah? Tak ada beritahu satu waktu dapat RM27. Aku baru tahu baru dapat RM27 tu. Marah dia. Sebab dia tak beritahu dia. Ini hari-hari beritahu. Tak ada ramai dah. Kan contohlah. Kan? Itu orang perempuan lah punya burak. Orang lelaki tak burak macam tu lah. Orang lelaki dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu dia soalan dia tanya. Dia pertikaikan imam. Dia tahan imam kat luar pintu. Baik imam tu seorang. Imam dapat berapa? Dia cakap. Yang imam jadi zuhud orang dah hadiri. Alhamdulillah. Ada imam tokoh tu imam. Alhamdulillah. Syukur. Baik imam tahu orang imam dapat berapa? Ini pun contoh ni contoh. Imam pun cakap tak adalah kalau lupa-lupa tu kurang lah dapat tapi kalau khusyuk tu lebih banyak lah dapat. Tapi toruk-toruk pun RM40 tak lari lah. Ni contoh tau. Toruk-toruk RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Syik dia jadi imam. Kita nak yuk seorang tu lah agak kan. Contoh. Itu sebab dunia kan. Ini salah 27 kali ganda. Lebih lagi daripada sembilan seorang. Yang mana tak dapat kita nak gambarkan dengan duit tu. Kalau dapat nampak meter sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang seorang Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah. Ya Allah tak ada. Zoom sistem lambat sikit. Contohlah kan. Manalah tahu. Jadi sebenarnya tak. Sebenarnya lebih hebat lagi berita Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Cuma kita yang terus. Macamnya majlis ilmu. Janganlah tunggu time Samsul debat ya. Saya tengok muka penceramah tu dahsyat-dahsyat nampak tak? So tajuk-tajuk dia, kitab yang dia bawa. Oi, kalau saya lah poi lah tuan-tuan. Punya lah cenia seleso, punya sombong dengan kipeh banyak, satu pun tak berpusing. Sebab apa? Ekon. Bagak tak bagak ni kan? Kita orang ada kipeh banyak saja ya, tak ada kita masang dah tu. Ekon kan nampak tak? Mana but poi nampak tak? Bukan kaleng-kaleng, yok mak. Action nampak. Ya. Kan punya seleso ekon kan ni kapet tabah sujud tabanam muka apa benda nak lagi kan. Tapi tak datang. Sedangkan datang ke majlis ilmu Nabi khabar apa? Nabi khabar barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Makna jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Yo kan. Datang. Saya dengan Ustaz Don tu masa tu pergi Tawau. Dengan Ustaz Don dengan lepak tu nampak brother tu pakai baju jom pergi ke taman, pergi ke majlis ilmu. Belakang tu hashtag, belakang baju dia hashtag pergi syurga balik hari. Betul juga no. Betul juga no. Ustaz Don lah tak yolah. Kreatif dah ni kan. Ya. Kan sebenarnya kita yang tak apa. Tak ada siapa yang datang majlis ilmu ni kusut dah. Tak ada. Yang datang majlis ilmu ni kebanyakan semua tenang hati jiwa. Cik tengok mana ada yang kusut. Yang paling tenang yang lolap tu. Itu memang tenang betul. Kan
Macam mana kalau dia kusut dia boleh tidur kan? Ada kan? Majlis ilmu ni. Dan kebanyakannya majlis ilmu ni nak jadikan kita jadi lebih baik. Tak kisahlah penceramah mana sebut, mesti ada poin yang kena ke hati kita dan kita cakap betul lah dia cakap. Langsung jadi baik. Faham tak? Langsung dia tahu nak berubah jadi baik. Keluar daripada surau husna ni buat perangai dia balik. Tapi masuk ada dengar balik. Betul lah cakap dia. Tu sebab kena selalu datang majlis ilmu. Kan? Kemudian bacalah Quran dengan memahami maknanya, termasuk ayat berkaitan keindahan syurga Allah yang disediakan buat hamba-hamba yang beriman. Ini pun masalah juga. Baca Quran tapi tak faham. Kan? Termasuklah yang bercakap ni. Kadang baca faham yang mana ayatnya, faham ayatnya tak faham, kena buka tafsir. Kan? Mana yang anda tu bacalah semua faham kan. Itu sebab Nabi sebut akan tiba masanya umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya apa? Dia baca Quran ke mulutnya baca ni tak sampai ke tenggorokan ni, takak ni tak sampai. Mana tu? Baca tak sampai ke takak, ke hati lebih lagi. Itu sebab perangai lebih kurang halal ya. Kan? Bulan poso buat perangai kan tu. Kalaulah bulan poso buat perangai lagi tahu daripada bulan tak poso, maka janganlah disalahkan setan. Setan betul tu. Setan kan wikik ni. Setan apa pula salah aku pula teh. Lah tak benda tak. Ngan aku wikik ni. Aku berbisik pun tidak ada. Contohlah, contoh. Salah kita kadang kita tengok balik makan kadang bulan poso la ilah lagi tahu dah bulan tak poso, buka poso balik dondam siap kau mihun deh, mihun goram tu buka poso setalam balun gila tu tersana apa pun tu makan macam tu kan. Mulalah siapa yang makan terlalu banyak tu yang rukuk nak keluar balik cendol tu Allahu Akbar tahan dengan ayolah. Tu sebabnya dengan keindahan syurga Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, orang yang percaya. Tu sebabnya kalau orang yang tak puasa pada bulan puasa, tahu tak puasa, geng plastik hitam. Ya ye kan. Ya ye jadi popular lah benda tu kan. Iya kan, orang yang beriman yang puasa tu sebab dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Dia tak sebut wahai orang Islam, dia tak sebut orang Prisin 9, tak ada. Orang Melayu tak ada, dia sebut wahai orang beriman, orang yang percaya betul-betul ke Allah Ta'ala ni. Kalau percaya dia puasa lah. Kalau puasa, kalau dia percaya dia maka dia semayang lah. Kalau dia percaya maka dia buatlah benda-benda yang Allah suruh, dia tinggallah apa benda yang Allah larang. Kehidupan di dunia ni hanya bersifat sementara untuk mengumpul sebanyak mungkin kebaikan bagi melayakkan diri mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu. Sementara sifat dunia ni. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Apa dia cakap ni? Pertama, suami isteri dunia ya. Laki bini teh dunia ya. Kan? Akhirat besok bila dibangkitkan bini nampak suami, bini nampak suami betul. Bini nampak suami yang lagi, suami nampak bini yang lagi. Tak apa dah lagi. Nampak anak lagi, anak nampak ayah lagi, ayah nampak anak lagi. Semua nak menyelamatkan diri masing-masing. Sebab takut kena tuntut. Masa tu dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan dengan kaki dia berlutut, ada yang berjalan dengan muka. Ya Allah, hino lah berjalan dengan muka. Tu tajuk akhirat. Tu pun tak sampai malam ni. Sekatu lagi camah kau nak panggil. Dah 3 dah camah kau nak panggil ni. Nampaklah masuk yang malam ni lah. Ni semua kau nak tuntut kan. Semua kau nak tuntut akhirat. So bila cerita ni bayang orang Malaysia ya cerita dengan aku boleh kolak-kolak pada masyarakat kolak-kolak. Kan boleh kolak gitu. Kan tu cerita tu. Saya pula jadi comel tadi bila pengacara kata sekejap lagi kita akan mendengar ceramah kan? Mungkin dalam gelak ketawa dah tahu dia nak tolak, dah tahu dah kan?
dah comel lah penceramah kan. Kan ini ceramah saya yang keempat hari ni. Pagi-pagi buta tadi kek Melaka Tanjung Bidara, tengah hari kek Jalan Raja Culan KL di Wisma Budiman, petang tadi kek Putrajaya, balik Samban jam tu ni malam ni Putrajaya. Taklah orang ni kalau boleh pagi raya pun nak suruh ceramah gila tu, nyosaikan tokak kau yo. Dan benar yo, rehat kan. Pergi Makkah itu, pergi umrah ingat boleh rehat, tak ada dah. Saya pun confused, ni Makkah ke Malaysia tu? Ramai lah orang Malaysia kat Makkah itu. Mana tak berhenti dekat hentian rehat Al Jazeera tu. Siapa yang pernah pergi umrah haji tahulah, sampai hentian rehat yang buruk tu kan, toilet la ilaha illallah, sampai kat toilet tu lah ambil wuduk juga, boleh ambil wuduk. Lepas tu batang paip tu adalah satu sebatang. 25 ke 30 bas berhenti, semua orang Malaysia. Bila air tu lah banyak, besok lah kencing kan. Ramai tak dapat rehat tu kan, tak dapat rehat tu macam-macam lah. Ambil gambar ni, tak ambil gambar sekor lagi, ambil lah. Yang makcik tu siap kerja, boleh tak ambil gambar Ustaz? Semalam mungkin ambil gambar ke cik? Semalam baju lain deh lah. Parah betul, tak boleh lah dan tukar baju. Parah weh kan dia orang ni. Tapi dalam ramai-ramai ambil gambar tu, teringat saya Kek Rompin Pahang. Orang masa tu program My House, repair rumah orang susah Kek Rompin kan. Lepas tu orang JK ni, orang kampung ni ambil gambar habis tak boleh. Yang duduk sebelah saya adalah satu lain, yang berdiri perempuan belakang, makcik-makcik tu berdiri belakang, berbunyi lah makcik yang seorang tu, free size teh lah, apalah free size lah kemana. Dia seorang yang berbunyi tu free size teh, riang hati nyebut. Saya memandang, apa nak free size lah cik, yang cenia tu lah, itu freestyle kawan. Tapi dah dia confident dengan sampai sekarang. Siapa dengar camah saya ni, lepas dengar mulut ni free size dia kan, dah kocik latih orang yang badan besar terapek dah free size dah kan. Ada seorang pakcik lelaki, saya pernah cerita benda ni lah, dan camah di Mersing. Lama dah saya tak ke Mersing dan tak jumpa pakcik tu. Bila jumpa pakcik tu, dia kata dia memang ambil gambar macam tu. Dia tanya, Ustaz kita selfie boleh tak? Boleh. Dia tarik saya ke tepi, dia keluar tapak tangan dia, tengok Ustaz, siapa pandang lah tapak tangan tu. Ustaz saya simpan dalam hati, humma falsafah ada orang itu yang tak terayun. Saya simpan dalam hati Ustaz. Iya, saya terfikir tu apa dia kata apa? Ustaz simpan dalam handphone sampai masuk kena format Ustaz, simpan dalam hati, ingat sampai mati. Sekali lagi falsafah. Iyo, kau ambil gambar banyak-banyak, kau lunggukkan dalam telefon kau sampai hang. Lepas tu kau marah, bangang telefon ni hang lah, apalah ni lah. Kau yang sumbek banyak dalam tu. Orang dulu ambil gambar masuk kodak, ingat tak? Masuk dalam kodak, masuk dalam apa tu. Lepas tu kita pergi cuci, kita susun gambar tu elok kan. Sekarang kau simpan dalam telefon ni lawa lah, mana tak tunjuk kan. Ambil gambar ni pun penyakit orang perempuan ni, menyampah aku, nak menterdarah pun payah. Tilu memang ambil gambar. Ayo bila nak makan ni, kau nak tanya dah boleh makan belum, saya tanya tu. Bukan perempuan sinilah, tapi lain. Itu nak raya menangis budak tu, muka bongi. Saya perhati perangai orang perempuan ni. Raya ni siapa yang nak gembira ni, nak tanya. Yang nak gembira raya ni siapa? Orang perempuan jawab. Siapa nak gembira raya ni? Jawab lah. Siapa nak gembira? Semua lah. Kan ada lagu tu, semua insan kan, semua nak gembira, termasuklah anak-anak kita, budak ni semua nak gembira raya. Tapi cuba tengok tahun ni tema kali apa dah tak gembira dah. Orang lelaki dah tak berapa gembira benar datang tu. Ikut awak lah kan.
tahun ni kita color magenta. Color apa tu? Dia dah kaji dia tu, nia campur nia tu color. Lepas tu bangih lah tu bila tak jumpa kat kedai tu. Kita pun okey je lah color apa. Mana boleh, kan dah decide. Soalannya siapa decide soalan ni? Lepas tu yang paling best sekali, kadang-kadang ayah ni bagi kelonggaran kan, cakap anak-anak ayah ni, anak-anak abah ni beli baju ikut mana yang suka, pilih sendiri. Abah ni kan pilih sendiri, tapi tema tahun ni kalau apa jangan isteri dia merun kita, merun dengan hijau. Okey, apa dia cari? Dia pun cari, budak tu dah pilih yang dia goma, tunjuk kat abah. Okey tu belum tentu lagi kat lembaga penapisan yang seorang lagi tu. Mak okey tak ni yang kata, kau ni carilah yang elok sikit. Ada mula dah nampak. Tu yang budak tu, yang ni tak elok, ni tak betul, kau ni main-main kan cakap lah. Sudah budak tu, ni okey ke? Ni okey ke? Tak okey tu. Macam tu lah. Tapi besok dalam syurga tak ada masalah. Pakailah apa kau nak pakai, kan? Semua akan mengembirakan, semua cantik. Tak ada yang tak cantik tu. Yang tua pun muda sentiasa. Tu yang Nabi bergurau. Nabi cakap kan, so, benda kata orang tua macam aku ni boleh masuk syurga tak? Nabi kata dalam syurga tu tak ada orang tua dah. Nangis orang tua tu. Nabi kata, Nabi cakap balik kat dia sebenarnya dalam syurga tu tak ada siapa yang tua, semua akan muda. Balah. Iya. Dan jadi kita kena terus bersemangat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sementara sifat suami sementara, isteri sementara. Isteri aku lah yang paling pandai masak kat Putrajaya ni, tak ada lawan dia. Gila kau, lempar-lempar jadi, mana nak dapat? Aku tak main lah makan kat kedai ni, tak maaf lah, aku memang makanan masakan isteri aku ni. Lempar-lempar jadi, bayangkan lempar sayur jadi daging, bukan gila. Macam mana dia buat tu? Rupanya dalam kuali memang dah ada daging. Jangan salah faham ya. Lempar-lempar jadi. Besok tu sama dia makan dengan kita kat gerai tu. Kau tak makan kat gerai? Rumah aku meninggalan tadi tak ada dah. Apa salah sakit apa? Somput, ponek masak ada. Suami ai bagi ai 3,000 sebulan. You ada? Mak lagak lah kan. Malam tu laki mati tercokik sudu. Mati. Tengah suami tu ngirup sup disogah. Abang kerap tergadak kat tokak tu mati. Hilang 3,000 sebulan. Bongkak-bongkak mata menangis. Sementara rumah sebelum ada Putrajaya lagi, cuba tengok kat luar tu, kat Kelumpur, kat Shah Alam, orang cakap rumah ni besar batu. Besok aku ada duit, aku nak beli rumah macam ni. Hari ni orang tak heran dah rumah berlambak lagi, rumah besar. Kat Putrajaya ni lagilah. Aku yang paling menyampah tu kan, dekat Seremban pun tiba-tiba ada lah rumah yang pakai prisim juga. Menyampah dan jadi ada pula rumah kat Seremban tu, ada beberapa taman perumahan, dia pun nak letak prisim juga. Rumah adalah secoit kan banyak macam senyap, banyak kan, prisim 1, prisim 2, dia pun nak Putrajaya agak ngadu tu. Tapi saya suka kat Putrajaya ni, dia ngajar orang benda yang tak benda kat jalan tu, sila belok kiri walaupun lampu isyarat merah. Heran betul. Dan kalau tiada kenderaan kan, tempat lain kat Pilah tak ada lah letak macam tu kan. Kan yalah agak lama kan. Jadi kemudian bila tengok dari segi tu, satu lagi dunia kedudukan, pangkat kan, sampai masuk habis punya sementara semua pinjam-pinjaman kan. Saya dulu pun pengarah undang-undang, penasihat undang-undang, legal advisor. Hana mana kan. Sampai masa dapat kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Dahsyat weh, dia tu dekat kementerian nombor 1 tu. Yo,
sampai masuk ke tiang ke surau tu. Pahala tu pencet iya nak cakap apa tu tak kan. Kita ni pun cuba tengok, kita duduk-duduk dalam surau ni, yang walaupun rasa muda, cuba tengok umur dah 30 tiba dah 40, tiba dah 50. Ayat yang paling mahal tu tiba-tiba seolah kau tak sadar diri lah selama ni, tahu-tahu dah 50 kan. Macam tu lah. Saya belum beli kan. Ada yang mati tu dalam TV nampak tua pula, kau ngajar tu kan. Ada je kau kan, macam-macam tuan-tuan kan. Ya, sementara dunia ni kan, apatah lagi yang ada dalam dunia. Bayangkanlah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak perempuan tua bongkok 3. Kemudian apa Jibril kata, wahai Muhammad, itulah dunia, dah tua warna dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi, gitu tak? Macam tu lah kita fikir. Banyak dah tanda-tanda nak kiamat ni. So rasa-rasa boleh masuk syurga tak kan? Macam tu lah kan, kita ukur lah diri kita, rasa boleh tak kan? Payah, susah kan, kita sendiri tahu susah. Banyak dah tanda-tanda COVID kan, COVID-19 tu pun tanda-tanda nak kiamat. Penyakit yang pelik-pelik semua datang kan. COVID-19 tak faham orang Putrajaya, COVID-19 faham dah. Nampak tak, golak-golak kan, mana dia faham COVID-19, COVID-19 tak faham dah. Heran ada muka tak faham dah. Seorang anak, seorang ibu menjadi hamba, seorang anak menjadi hamba, seorang anak menjadi tuan kepada ibu ni. Tu dia betul. Seorang anak menjadi tuan kepada ibunya. Banyak berlaku. Bagi anak, bagi mak jaga anak, mak nah 500 sebulan, mak 500, mak jagalah kan, saya dah bayar setiap bulan. Ayat itu dia terlupa tu, mak ni tolong jaga, kau bagi upah tu tak boleh nak bayar pun mak kau tu. Ini sekadar bagi ni tanda yang saya boleh bayar ya mak, itu ya. Boleh sound mak kan saya bayar, apa kita cukup? Mak belagak aku cakap, memanglah tak cukup, aku jaga kau bagi nak ada bayar. Ayat mak. Macam tu lah. Mak ni saya bagi RM500 ni mak, saya tahu saya tak boleh bayar jasa baik mak ni. Ni 500 ni sekadar saya nak bagi tanda terima kasih saya ya mak. Macam tu lah. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Tu dah. Urusan umum untuk menjaga hak orang ramai ni bagi orang yang bangang kan, melantun-lantun. Ilmu tak ada. Contohlah bendahari surau bagi orang yang tak pandai mengira. Kan gila kerja tu. Jawatan tu bendahari tu, bukan bendahara. Kan? Faham? Oh, dia bukan bendahari, dia bendahara. Tak ada, gila surau tu, lantik bendahara tu. Kan? Baik tak? Kan? Urusan umum bagi pada mereka yang bodoh. Nabi siapa tu? Baik tak? Apa lagi? Macam-macam lah tanda-tanda kan, yang dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Apa mening tu, dah senapang lah kan, tak faham dia senapang kan. Kau nak aku tunjuk kan? Senapang lah, sibuk bangga lah tu. Dia siap cakap tu, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Otak kau. Kalau orang tu perempuan, dia takkan cakap macam tu, betul tak? Mana ada perempuan, saya akan buktikan saya boleh mengandung. Gila apa? Tahu-tahu perut dah basah ya, macam tu lah. Ngandung lah. Malu. Oh betul. Parah. Macam mana tak pening? Kira-kira elok pakai jubah, tiba-tiba sampai depan Kaabah pakai telokong. Tak pening ke mana? Tapi bukan orang Malaysia tu dah, orang Thailand ke orang Australia macam tu lah bunyi. Saya tak ada hati nak balik Malaysia, kena orang peduli kau balik bangang tu. Aduh, bukan orang Malaysia tu dah, bukan Malaysia tu. Dah lah lelaki tak ramai, kau sibuk lah nak jadi perempuan, tak pening ke kepala?
Boleh bayang tak tentera-tentera Malaysia macam ni? Ya. Agak macam tu lah. Kau orang dah tentu yang ramai tak nak jadi askar, termasuk yang bercakap dengan macam mana? Jangan bagi dia makan paha ayam, nanti dia jadi lembut. Siapa cakap? Tak ada mana salah paha daripada kecil aku makan paha banyak elok. Tak boleh. Dia ada orang lelaki yang lembut, tapi dia taklah terbawa-bawa macam perangai. Kena sebut nama lah kan? Macam tu lah. Malah sebut lah kan. Tak baik. Saya tak sebut nama ya. Tak sebut nama. Persoalannya sejauh manakah kita ini menginginkan syurga Allah? Sejauh manakah? Maka Allah Ta'ala memberitahu, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan baik untuk mendapat ampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Konolah sungguh-sungguh bersegeralah mengerjakan amalan, janganlah tangguh-tangguh. Besok contoh dekat Putrajaya ni, dekat Pristin 9 ni, pernah dengar tak ada sahabat jemaah kita yang sakit tanat? Pernah dengar tak? Kau memang tak pernah berlaku yang tanat, tahu-tahu dah mati, tak pernah dengar lah. Contoh dia tanat, kita dengar dia tanat, kita pernah dalam peristiwa, mesti ada dalam satu insiden pernah jadi dalam hidup kita. Aku ingat malam sekarang aku nak pergi tengok lah, dia tak sihat tu, dah tahu mana, nampak aku nak pergi tengok. Sampai malam tu bini sebut, bang malam ni jadi tak pergi makan wah. Aduh nak tengok, tak apalah besok lah tengok dia tu, jom pergi makan. Pergi makan, kita tangguh nak pergi tengok dia, besok pagi tahu-tahu dah meninggal. Ayat yang paling best, aku baru nak tengok dia malam tadi. Tak sampai aku, bukan tak sampai, kita dah ada kesempatan tapi kita pilih tak nak pergi, betul tak? Itu mujur tak sampai orang tu yang pergi. Kalau kita yang pergi, tercokik makan udang tu, dia tak perasan dengan kaki-kaki tu dia tolan langsung mati. Sudah yang nazak tadi baca Yasin untuk dia. Yang nazak tu pula elok contoh lah. Nak cakap apa? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, bub jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam jam tu. Akhirnya bomba dan penyelamat cari pakai tali ni, tarik buat naik atas, usik, ada nadi lagi berdonyut lagi, hidup dia lagi, rupa dia pengsan dia, lubang dalam tu. Bila dia terjaga, bang, hebat bang, hebat. Kenapa? Dia pun macam mengelabah. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang tu dalam bang, tapi tak mati bang, hebat bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati, dia meninjau tu terperanjat langsung mati. Nak cakap apa? Mati ni bukan sebab yang kita fikir. Kadang-kadang ada orang kena COVID tak mati, lepas COVID mati berapa ramai? Betul tak? Lepas tu makin lemah dia meninggal. Apa? Jadi jangan perasan lah umur kita panjang, tarik nafas, rasa sampai ni lagi 50 tahun. Senang je kerja tu kan. Iya. Pergi hospital Putrajaya, kita tengok orang tu pakai oksigen, kita cakap rasa tak besok lusa ni sadar tak kau? Dia punya confident dia cakap ni, dia keluar berburak kawan, kesian, tak pandang ke kanan, dilunggah ke taksi tu, dia yang mati. Yang bercakap tadi mati dulu daripada yang kat ward atas tu. Nak cakap apa? Tu lah dia kan. Itu sebabnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan bahawa syurga telah tercipta dan telah ada sekarang berdasarkan firman Allah yang disediakan untuk orang yang bertakwa, dan keyakinan itu dijelaskan untuk orang yang bertakwa, orang yang betul-betul ada rasa yakin dan takutnya kepada Allah Ta'ala, dia yakin syurga itu. Tak jaya juga tengok peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan senang. Okey, saya nak tanya, kita percaya tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya kan?
Tapi kita kena fikir, kalau kita duduk zaman Nabi dengan iman kita yang macam ni, duduk zaman Nabi, Nabi cerita dengan tahap apa pun tak ada. Kita sekarang ni tak heran lah. Semua bondo ada yang kita nampak, bondo yang pelik-pelik semua ada, bondo kapal terbang yang laju zup sampai, bullet train kita boleh tengok, kita boleh nampak bukti dia dalam YouTube, betul tak? Jadi kalau setakat cerita satu malam boleh sampai kita bondo-bondo pelik tu, kita tak heran. Tapi zaman Nabi tak ada teknologi, tak ada apa, tiba-tiba cerita satu malam boleh sampai, siap naik ke langit, turun pula, balik semula ke Masjidil Haram. Bukan senang nak percaya kan? Kita memanglah senang percaya kan? Kita boleh percaya sebab agama tu dah lengkap sampai kat kita satu set yang dah komplit. Tu yang ramai orang yang jadi murtad ketika zaman Nabi. Aisyah kata ada yang murtad, ada yang 50-50, tapi ada juga yang yakin. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, tu yang mendapat gojolokan As-Siddiq, membenarkan. Sebab dia kata, kalau Abu Jahal tanya dia, kau percaya kau? Kau percaya kau cakap ni, cakap Muhammad ni satu malam nak boleh pergi ke Masjidil Aqsa, boleh naik atas tu bawah balik sini balik satu malam? Kau percaya? Malam tadi dia pergi tu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih pada tu pun aku percaya. Tu yang kalah orang lain tu kan? Macam tu lah kan? Kita kena yakin lah, yakin Nabi dah masuk dalam syurga, Nabi dah masuk dalam neraka. Nabi masuk dalam neraka, Nabi tengok ramai orang dalam neraka, ramai orang tahu confident buat kan. Tapi orang perempuan senang masuk syurga. Nabi kata senang nak masuk syurga perempuan. Jaga solat satu, jaga puasa dua, jaga maruah diri maruah suami tiga, yang keempat taat perintah suami empat. Nabi kata kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu ni. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua ni aku masuk yang bercakap sebab tanggungjawab besar. Orang perempuan tu ya, come on lah, orang perempuan ompek ni taat, jangan menjawab, melawan tetap melawan. Salah tu. Nah ambil bukan, oh ilah Allah marah kau dengan lelaki kau. Cubalah ni abang hanya jemputlah minum sedar kan, elok-elok cakap dengan suami, taat. Orang perempuan berhentilah meraung sebab jantan. Sudah, kita nak masuk syurga, semua orang perempuan nak masuk syurga kan. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Faham? Tahu tak? Kalau okey hangguk je. Taatlah segala perintah suami. Hangguk. Tak mau ni dogi. Kau bandah tak mau ni. Nak cakap apa? Kan? Ini saya test tadi tu. Itu orang perempuan senang masuk syurga ni. Orang perempuan paling senang masuk syurga. Peduli lah orang lelaki ni. Jangan nak buat apa lantak ada. Kita setuju je. Faham? Tak dapat macam ni lah lagi. Tak dapat dah. Tak ada saya testingnya. Tak. Orang lelaki mulalah fikir pasal kahwin. Itu masalah kau tu. Banyak lagi benda suruh taat. Tak semestinya pasal itu kan. Kahwin itu seorang pun tak terboleh nak kahwin lebih. Betul tak perempuan? Tu angguk. Besar tu lah kan. Tak apalah kan. Tuan-tuan, dia ubek kuih dah lama dah di pasaran. Ubek kuih dah lama dah di pasaran. Ubek berani tak ada. Bercakap berkamai lagi aku kalau setakat ni tak ada halnya lah. Weh, bini kau telefon mana tak ada tuan kan. Dia akan takut bini tu, bini menakutkan tu bayar tu. Siap buat baju tu, baju t-shirt boreh kita beli lah. Apa kebangang pun nak buat baju tu. Boreh kita beli, apa tahu ona. La ilaha illallah. Betul lah boreh kau beli. Tapi apa perempuan jawab? Apa? Beras lelaki beli, orang perempuan jawab apa? Oh dia masak dah.
tu okey tu. Tapi kita masak tu okey tu. Ada seorang tu gila, memanglah dia beli duit saya bagilah, kita teruk tu kan. Lagi teruk kan. Kau lelaki kalau macam tu berhentilah kau mikirkan macam-macam kan. Kau jagalah bini kau tu elok kan. Ya. Ayat ini memberi kefahaman syurga Allah sudah ada ketika ini dan segala kenikmatan yang sediakan oleh Allah untuk para hambanya yang berjaya. Jadi berusahalah kita untuk mendapatkan syurga Allah, kerana syurga itu mahal harganya. Kalau kita tengok perjuangan-perjuangan orang terdahulu, kan kadang-kadang kita ni selalu bersenang-senang melakukan maksiat lalu mengharapkan syurga yang paling tinggi, sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk merancang, untuk berusaha masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang takut ditimpa kesusahan dalam perjalanan, maka dia akan bertolak awal dan cergas. Barang siapa bertolak cergas, dia akan sampai pada destinasinya. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu adalah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kena bermula awal, kena cergas, kena cepat, kena buat. Kita jangan risau. Sikit lagi, saya faham tu, keresahan tu saya faham. Keresahan nak suruh berhenti itu saya faham. Kau dah bergalih-galih tempat duduk, kejap melunjur, kejap berselor, kejap tu saya faham signal tu. Kau tak payah tunjuk-tunjuk mana kaki kau tu, aku faham. Tak, ingat tak? Nabi naik satu tangga peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Saya tak nak ulas panjang lah sebab kena tunggu sampai Isra' so panggil sekali lagi. Dah hampir dah ceramah kalau panggil. Tak, kan Nabi sampai berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Satu tingkat jumpa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Miskin, poor, very poor. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang tapi pemalas beribadah. Mengaku tak? Nabi Ibrahim kata ke Nabi kita, umur dah lah tak panjang tapi pemalas beribadah. Mengaku ke tidak? Mengaku. Istighfar paling banyak 3 kali kan, lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim alazim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Tadi adalah imam buat lebih sikit tadi. Tak, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lain cuma kira ni, ini 3. La ilaha illallah dah selesai 3. Tempatnya la ilaha hampir dah dia. Dah mula dah. Itu lebih 3 pun dia bising dalam hati tu. Betul tak? Kalau jumpa ustaz dia mesti, ustaz boleh tak tolong bagi tips amalan yang paling sonang, yang paling ringkas. Tak ada minta yang panjang dah, minta yang pendek-pendek. Bapak pemalih macam tu lah kan. Malam nisfu Syakban, malam nisfu Syakban baca, ada yang baca Yasin 3 kali kan. Boleh tak baca Yasin 3 kali? Nabi kata malam nisfu Syakban hidupkan dengan amalan-amalan. So kalau nak baca Yasin boleh, kalau nak baca satu Quran pun boleh, cuma jangan sampai kita mewajibkan Yasin tu 3 kali. Maksudnya nak baca 3 kali boleh, baca lah dengan doa-doa tu boleh, tak ada masalah, tapi jangan diwajibkan. Wah, ni tahu je siapa baca Yasin 3 kali tu semua neraka tu. La ilaha illallah. Memanglah baca Yasin 3 kali semua neraka. Kalau dah mamak tengok bola tu semua syurga tu. Janganlah macam tu. Nak baca cuba jangan sampai tahap mewajibkan. Jadi bila dah kata dah umat kau ni kurui, umur dah tak panjang tapi pemalas beribadah, tapi apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, maka suruhlah umatmu tu menanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dalam satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil azim. Ada satu pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah merupakan khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah lebih kurang. Syurga itu mahal harganya, tapi kita kena usaha. Dia bukan mustahil, tapi kita kena usaha. Ya, mudah-mudahan kita berjaya mendapat syurga Allah yang diidam-idamkan. Baca buku kitab Muka Syafatul Qulub tu, tengok tajuk menangis kerana Allah. Banyak diceritakan macam mana salah satunya dengan kita menangis ni juga salah satu tiket nak masuk dalam syurga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja pada saya. Bak kata orang sepanjang-pandang itu tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun pokok usia sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan.
kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja pada saya. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Mending kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.